Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Jadi berakhir sudah perlawanan round 16. Perlawanan pertama untuk tim bala balik bagi Sabah FC menentang Bunga Raya FC yang berlaku di Stadium Paroi. So ya, ini adalah perlawanan, sekali lagi perlawanan away untuk Sabah FC. Jadi kita telah mengemudi seperti aku predict lah yang kita akan memenangi perlawanan ini. Aku membuat prediction 4-0 tapi ianya berakhir dengan 6-0. So hasil daripada 3 penalti yang telah dihadiahkan kepada Sabah FC dan telah disempurnakan oleh 3 pemain yang berbeza, iaitu Jafri Chu, Darren Lock dan juga Aidin Miyajic. So seperti mana aku katakanlah pada video sebelum ni, yang aku rasa ini merupakan satu perlawanan yang mudah. In fact, perlawanan ini sebenarnya wajib untuk kita menangi selaku kelab yang berstatus menghuni tangga ketiga 3 musim berturut-turut. Kalau kita tidak boleh mengharungi dengan perlawanan yang cukup bagus, dikenakan lagi dengan penurunan pemain yang kesemuanya adalah pemain utama senior squad dalam perlawanan ni. So aku nak sangka ini akan berlaku, tapi it's a good job untuk kejurulatihan Sabah FC lah. Dengan aku macam begini, kita pandang serius perlawanan ni, kita pandang serius terhadap Bunga Raya ni dengan menurunkan pemain terbaik bagi perlawanan ni. Jadi dan tidak dipersia-siakanlah ahli orang macam tu. So bukannya aku pandang rendah, bukannya aku overconfident seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, tapi ini adalah perlawanan sekali lagi yang wajib kita menang, dan on paper pun memang kita mempunyai kelebihan yang cukup ketara dan cukup jauh berbanding daripada Bunga Raya. That is why kenapa aku berani katakan kita boleh memenangi perlawanan ni. So kalau aku bilang, kalau aku punya review untuk perlawanan ni berdasarkan jangan overconfident, jangan terlampau yakin. So maksudnya aku punya review akan jadi pinik lah. Okay guys, Sabah FC menentang Bunga Raya. So jangan harap apa-apa dari perlawanan ni. Kemungkinan besar Bunga Raya boleh melakukan sesuatu. Okay, sekian itu saya review aku. Tapi again, review kita adalah berdasarkan on paper, dan on paper kita boleh memenangi perlawanan ni. Kita boleh mengemudi perlawanan ni dengan begitu mudah. Itu yang for the whole perkongsian untuk kemenangan ni lah. Jadi antara benda yang menarik mengenai perlawanan ni juga adalah penggunaan perbezaan pemain, iaitu aku mengartikan di sini Gary dan juga Stu telah diberi tanggungjawab untuk double pivot pada perlawanan ni. Yes, aku gembira dengan penggunaan sekali lagi formation ni, dan ia sekali lagi membuahkan hasil yang cukup bagus lah. Lepas tu dengan kemasukan beberapa pemain lain, mengeluarkan Gary, lepas tu memasukkan lagi Pelicanos dan juga pemain-pemain lain, menambahkan lagi gol yang kita miliki pada perlawanan ini. So basically, it's either you are senior squad, it's either you are sub player. Kesemua pemain tersebut menjalankan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. The one thing I want to touch, aku akan pergi kepada Darren Lock dulu. Aku tahu Darren Lock digunakan as a wide player pada perlawanan ni, tapi apa yang ingin aku sentuh sini adalah kepentingan Darren Lock untuk berada di kotak D, di mana beliau sendiri telah melakukan 2 header yang cukup cantik, yang cukup sempurna pada perlawanan ni, dan itu adalah kemampuan beliau, dan itulah yang aku inginkan daripada Darren Lock. Jadi sebab aku tidak berapa berkenan lah untuk meletakkan dia as a wide player, dan in fact aku lebih ingin melihat dia selaku pemain yang berada di center kotak di pihak lawan, di mana kemampuan dia memang terserlah lah pada perlawanan ni, especially mendapat lagi hantaran yang cukup cantik, cukup tepat yang dilakukan oleh Daniel Ting dan juga Stu kalau aku tak silap pada perlawanan ni. Dan seterusnya antara player yang disentuh lagi adalah Dean Pelicanos. So merehatkan Pelicanos, tidak menurunkan Pelicanos pada separuh masa pertama adalah merupakan satu tindakan yang bijak, kerana sekali lagi aku katakan dia perlu untuk acclimatize dia punya feeling tu lah, dia punya emosi tu, dan apabila dia dimasukkan separuh masa kedua, aku nampak dia cuba melakukan apa yang telah cuba beliau tampilkan waktu menang KL City, di mana dia ni suka membuat switch play tau, hantaran jauh untuk membuka ruang kepada pemain daripada tengah terus ke kanan terus ke kiri. Tapi unfortunately ada beberapa percubaan yang dilakukan oleh beliau ianya terlalu kuat ataupun tidak tepat. Selepas tu aku perhatikan dia cuba calm down cara permainan dia dengan melakukan simple pass. Di situ nampak Pelicanos lebih menyerlah lah oleh orang macam tu. So that is why it's very important lah untuk menjaga player-player macam ni dengan tidak mempersalahkan
apa yang telah beliau lakukan sewaktu menentang KLCT pada perlawanan tempoh hari, kerana sekali lagi itu adalah debut pertama beliau menentang pasukan yang mempunyai sejarah yang cukup tinggi, yang cukup bagus bersama Sabah FC dan seterusnya. Again lah, macam of course ia melibatkan macam bilang orang agak kekok, agak macam nervous apa semua macam tu. So menurunkan dia pada separuh masa kedua, terus memberikan kepercayaan, dia telah membuktikan yang dia memang patut berada di bahagian tengah tersebut untuk menjaga again defensive line Sabah FC. So Aidin Muyajic kalau dia nak skor pada perlawanan tu memang akan jadi satu hal lah. Tapi again, dengan kemasukan Farhan, ini yang aku suka tentang Farhan ni lah. Dia, walaupun dia ni kecil, tapi dia ni cukup licik. Dia ni cukup tahu di mana perlu membuat larian. Dan kombinasi sebelum berlakunya penalti tersebut, kombinasi di antara Aidin dan Farhan ni memang cukup aku suka lah. Aku memang tahu Farhan akan membuat larian tersebut. Pasal itu adalah kemampuan Farhan. That's why aku lebih suka melihat Farhan di bahagian wide winger ni, kerana kebijaksanaan dia untuk melakukan benda-benda sedemikian. Aidin juga perlu dipuji dengan penghasilan penalti tersebut, kerana dia membuat hold up ball yang cukup bagus. Sebenarnya aku katakan Aidin ni kemampuan dia bukanlah striking force ataupun memberi tenangan yang cukup kuat, tapi dia mampu hold up ball tersebut, memegang bola di samping memberi ruang untuk pemain-pemain lain membuat larian seperti mana yang telah Farhan lakukan, dan Aidin dengan tenang berjaya melepaskan dan juga melihat larian Farhan tersebut. Hasilnya telah membuahkan penalti yang terakhir untuk Sabah FC dan disempurnakan juga dengan cukup bagus oleh Aidin Muyajic. So itu adalah basically apa yang terjadi pada perlawanan ni. Dan kalau memang ianya 6 gol guys perlawanan ni, tapi dari segi intensity tidaklah setinggi mana sewaktu menentang KLCT tempoh hari lah. Aku memahami keperluan perlawanan ni kerana kita tidak juga perlu macam berhabis, kerana ada benda-benda lain yang kita perlu perhatikan, itu seperti mengelakkan kecederaan. Lepas tu kita kena faham juga diorang stay di KL. Lepas tu benda-benda ni melibatkan fatigue jugalah. Itu yang benda-benda yang perlu dijaga, dan of course untuk mengelakkan daripada sebarang injury yang mungkin akan terjadi kepada pemain kita untuk perlawanan yang akan datang. Walaupun tidak intensi tidak cukup tinggi, tapi again 6 gol berjaya dilakukan. So tahniah untuk Sabah FC bagi perlawanan ni. Again sekali lagi, bukan aku overconfident, bukan aku memandang rendah Bunga Raya, tapi ini adalah perlawanan sekali lagi yang wajib dan mesti untuk kita menangi, dan kita telah berjaya memenanginya dengan cukup bergaya lah. Daripada so far kita adalah pasukan yang mempunyai jumlah jaringan yang tertinggi lah untuk saingan Piala FA. Mari aku cek Piala FA. So even JDT pun 5-0. Kita 6-0. So ada beberapa perlawanan lagi lah yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengesahkan yang kita adalah merupakan penjaring terbanyak untuk pusingan pertama timbal balik ni. So tahniah untuk Sabah FC, tahniah untuk player-player Sabah FC kerana again tidak mengambil mudah perlawanan ni. Sebaliknya terus mencari gol yang diperlukan agar bekalan yang dibawa ke Stadium Likas berada dalam keadaan yang cukup selesa lah. Itu yang boleh aku katakan. So guys, bagaimana pula pendapat anda untuk perlawanan ni? Sertakan pandangan anda di ruang komentar di bawah. Sekali lagi, SRTV target untuk musim ni cuba untuk mencapai 10K. Bagi anda yang belum daftar, bagi anda yang belum subscribe lagi, sila lakukannya sekarang. Sila share SRTV ni kepada rakan-rakan anda agar kita sama-sama berjaya mendapat atau mengecapi 10K untuk subscriber SRTV di musim 2025-2026 ni. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.